Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita dalam kelas Asas Sains Komputer tingkatan 1. Jadi hari ini kita akan sambung lagi subtopik, iaitu kita akan lihat hari ini standard pembelajaran 1.1.5, iaitu ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu penyelesaian. Okey, jadi kita akan lihat lebih kepada teknik penitlakan. Okey, so kita akan lihat. Baiklah, kita lihat ya, ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Baik, kemahiran asas bagi penyelesaian masalah dan mereka bentuk algoritma ialah kebolehan untuk mengenal pasti kesamaan atau perbezaan. Okey, kita nak lihat apa kesamaan, apa corak persamaan dia, apa corak perbezaan dia. Baik, masalah boleh dipecahkan kepada bahagian-bahagian kecil yang lebih mudah untuk diselesaikan apabila ciri-ciri kesamaan atau perbezaan dikesan. Okey, kita tahu teknik yang pertama kita belajar dahulu adalah teknik leraian, di mana masalah yang besar kita leraikan kepada masalah yang lebih kecil. Jadi bila masalah besar tadi telah dileraikan menjadi masalah-masalah yang kecil, jadi kita akan lihat apa dia punya corak persamaan dia ataupun apa corak perbezaan dia yang membantu kita untuk kita selesaikan masalah. Okey, lebih banyak corak yang kita temui, lebih cepat dan mudah masalah dapat diselesaikan. Okey, jadi kita lihat situasi yang pertama. Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks juga ya. Situasi ni cikgu ambil daripada buku teks muka surat 13. Okey, boleh rujuk dalam buku teks. Alright, kita tengok. Anda ialah penyelia di sebuah syarikat pembungkusan. Okay, terdapat 10 bungkusan seperti dalam rajah 1.12 yang perlu dibungkuskan dalam 4 kotak, iaitu kotak A, kotak B, kotak C dan kotak D. Mana kotaknya ni? Kotak A, kotak B, kotak C dan kotak D. Okey. Kotak yang disediakan mempunyai ketinggian 200 cm. Okey, kotak ni 200 cm. Tinggi dia 200 cm. Okey, kaedah yang paling efisien untuk memasukkan semua bungkusan ke dalam kotak A, B, C, D ditunjukkan dalam rajah 1.1.3. Baik, cara yang pertama. Kita nak selesaikan masalah ini, kita lihat. Ada berapa semua bungkusan? Kita ada 10 bungkusan. Jadi, cari bungkusan yang paling tinggi. Okey, antara ke-10 ni, mana bungkusan yang paling tinggi? Okey, ni 120. Okey, ini yang paling tinggi. Yang pertama. Okey, bungkusan yang pertama. Kemudian, mana yang kedua tinggi? 110. Ini yang kedua tertinggi. Kemudian, mana lagi? Ni 100. Ini ketinggian yang ketiga. Kemudian, ketinggian yang seterusnya selepas 100 kita ada 90. Okey. Kita labelkan siap-siap. Senang nanti kita nak isi dalam kotak. Okey, ni nombor 4. Kemudian, selepas 90 mana lagi tinggi? Okey, 80. Okey, ini yang ke 5. Kemudian, mana lagi tinggi selepas 80? Kita ada 70. Yang ini, kita letak dia adalah kedudukan yang ke-6. Kemudian, selepas 70, ada lagi tak? Ada 60. So, yang ni nombor 7. Okey. 60. Mana lagi ketinggian selepas 60? 50. Okey, 50 yang pertama, 50 yang kedua. Kita ambil yang hijau ni yang pertama. Selepas 60 tu, ini jadi nombor 8. Kemudian, ini nombor 9. Kemudian,
Ada lagi tak? Oh, ini yang terakhir, 30. Okey, kita dah kenal pasti ketinggian bagi setiap bungkusan, ada 10 buah bungkusan. Jadi, cara yang pertama ataupun cara yang paling efisien untuk kita selesaikan masalah ini, kita pilih bungkusan yang mana paling tinggi. Okey. Yang nombor 1 ni 120. Jadi 120 kita akan masuk dia di kotak yang pertama. Okey, kita akan masuk dia di kotak yang pertama. Okey, kemudian kita lihat kedua tertinggi mana? Ini dia 110. Okey, 110 boleh tak kita masukkan ke dalam kotak yang A? Kotak pertama ni, kotak A. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ketinggian kotak ni adalah 200. Okey, ketinggian kotak ni adalah 200. Jadi, bila kita dah masuk 120, bermakna baki tinggi kotak ni adalah 80. So, kalau kita nak masuk 110, dah melebihi. Tak boleh tutup nanti. Jadi, macam mana nak buat? Maka 110 kita akan masuk ke dalam kotak B. Okey. Kemudian kita tengok yang ketiga tertinggi. Mana? 100. Okey, 100 boleh tak kita masukkan dalam kotak A? Tak boleh. Dalam kotak B boleh? Tak boleh juga. Sebab apa? Bila kita masukkan, dia dah melebihi daripada 200 cm. So, kita masukkan dia ke dalam kotak C. Okey, kita masukkan dia dalam kotak C. Kemudian selepas 100, ketinggian yang keempat adalah 90. Okey, 90 boleh masuk dekat 120? Tak boleh. Boleh masuk dekat 110 juga? Boleh. Sebab 110 ditambahkan dengan 90, kita akan dapat tinggi kotak B adalah 200. Okey, jadi sebab itulah di gambar rajah ni, kotak yang keempat iaitu kotak yang 90 cm dimasukkan ke dalam kotak B. Okey, bungkusan yang 90 cm ni dimasukkan dalam kotak B. Okey, sekarang kotak B dah penuh. Alright, seterusnya kita tengok yang kelima. Mana yang kelima? Okey, kelima tinggi dia 80. Okey, ketinggian 80. Boleh tak kita masuk kat dalam kotak A? Boleh. Kan? Okey, ketinggian yang 80 boleh dimasukkan dalam A. Sebabnya A baru 120. Bila masuk 80, kita dapat cun-cun dia 200. So, kotak yang kelima kita boleh letak dekat A sini. Okey, cikgu colourkan dia senang. Highlight. 80 colour hijau. Okey, kita colour dia. Okey. Okey, ini adalah ketinggian 80. Okey, setelah kita dah tengok ketinggian 80, mana pula yang paling tinggi selepas 80? Okey, nombor 6, 70. Okey. Bungkusan yang ke-6. So, bungkusan yang ke-6 tinggi dia 70. Kita lihat. Dekat mana kita boleh masuk tinggi 70? Okey, kita letakkan dekat C. Kenapa tak letak dekat D? Kita kena penuhkan dahulu kotak yang sedia ada. Okey. Jadi, kita masukkan kotak yang ke-6 dekat kotak C. Kotak ke-6 colour apa? Biru. Okey, kita ambil colour biru. Alright, cikgu colour dia. Okey, hanya berapa cm? 70 cm. Okey, 70. Ini kotak yang ke-6. Okey, maksudnya kita ada baki lagi 30. Alright, seterusnya kita lihat pula ketinggian yang ke-7 iaitu 60. 60 boleh masuk dekat C? Tak boleh sebab kita hanya ada baki 30. Jadi, ketinggian 60 kena masuk dekat kotak D. Okey, kita masukkan bungkusan 60 cm ke dalam kotak D. Okey. Kemudian
Selepas 60 cm kita ada seterusnya adalah kotak 50 cm. Okey, kotak 50 cm. Kita tak boleh masukkan dekat C sebab C hanya tinggal 30 cm. So, kita kena masuk lagi dekat kotak D. Okey, kotak D. Masuk lagi 50 cm. Kemudian, setelah selesai, kita tengok lagi mana lagi kotak yang belum dimasukkan. Dan yang paling tinggi, yang tinggal yang paling tinggi adalah kotak 50 dengan kotak 30 kan. So, yang paling tinggi adalah kotak 50. So, 50 yang color coklat ni, kita masukkan dekat kotak D. Tak ada pula color coklat. Kita masuk color ni je lah. Okey. Ini kotak yang ke-50. Okey, last sekali. Kotak yang terakhir adalah kotak 30. Jadi kotak 30 kita boleh masukkan ke dalam kotak C. Kenapa kita boleh masukkan dalam kotak C? Kerana C baru 170. So kita lengkapkan dia jadi 200. Okey, color apa ni nak letak? Merah lah sebab tak ada color pink. Masukkan dekat kotak C. Okey. Bungkusan yang ke-30 kita masukkan, kita penuhkan dekat kotak C. Alright. So, jadi selesai kita punya masalah untuk syarikat pembungkusan. Okey. Ini situasi yang pertama. Okey, kita lihat pula kepada situasi yang kedua. Ataupun kita lihat aktiviti berfikir 1.5. Dalam buku teks kamu muka surat berapa? Okey, dalam buku teks kamu muka surat 16. Okey, dia bagi kat sini situasi dia. Anda dilantik sebagai pengurus bagi majlis persembahan kebudayaan tarian tradisional. Terdapat beberapa kumpulan yang akan mengambil bahagian seperti dalam jadual di bawah. Okey, kita ada tarian inang, tarian zapin, naga, barata, sumazau, ngajat dan juga daling. Okey, tengok syarat dia. Peserta akan ditempatkan di 4 buah meja khas. Okey, hanya ada 4 buah meja khas sahaja. Setiap meja dapat memuatkan 10 peserta. Okey, satu meja tu ada 10 peserta je muat. Kemudian dia kata setiap kumpulan mestilah ditempatkan di meja yang sama. Okey, satu kumpulan tu kena duduk meja yang sama. Tak boleh dipisahkan. Tunjukkan bagaimana anda menyelesaikan masalah ini. Macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama sekali kita tahu ada 4 buah meja. Jadi, nak buat apa? Lukis dulu meja 4 buah. Okey, lukis dulu meja 4 buah meja. 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian nak buat apa? Okey, sekarang kamu lihat dia punya jumlah ahli bagi tarian-tarian tersebut. Cari yang mana paling ramai ahli dia. Okey, tarian inang dan juga tarian zapin. Masing-masing 8 ahli. Jadi kita bawa dulu tarian inang. Tarian inang ni kita letakkan dulu di meja yang pertama. Masukkan 8 orang. Penuhkan tarian inang, meja pertama dahulu. Okey, dah. Sekarang ni hanya berbaki 2 kerusi lagi dekat meja pertama. Kemudian kita tengok tarian zapin. Tarian zapin berapa orang? 8 orang juga. So tak muat dalam meja pertama. Dia kena masuk ke meja yang kedua. Okey. Kita lengkapkan meja yang kedua. Berapa orang? 8 orang juga daripada tarian zapin. Okey, kemudian di antara tarian yang tinggal, cari yang mana paling tinggi selepas inang dan zapin. Okey, tarian sumazau dan tarian daling. So, kita bawa dulu tarian sumazau. Nak letak dekat mana? Muat tak nak letak di meja yang pertama? Tak muat sebab meja pertama tinggal lagi 2 ruang kosong. Sama juga dengan meja kedua. Meja kedua juga tinggal lagi 2 ruang kosong. So, kena bawa ke meja yang ketiga. Okey. Alright, dah cukup berapa? 6 orang. Kemudian,
selepas tarian Sumazau, kita ada tarian daling-daling. Sama juga ahlinya 6. So, boleh tak kita masukkan dalam meja yang pertama? Tak boleh. Meja kedua juga tak boleh. Meja ketiga juga tak boleh. Sebab meja ketiga hanya tinggal 4 kerusi sahaja. So, kita kena masukkan di meja yang terakhir, meja yang keempat. Okey, 5, 6. Okey. Setelah tarian daling-daling, baki yang tinggal cari pula mana yang paling tinggi antara baki yang tinggal. Okey, baki yang tinggal ahli yang paling ramai iaitu tarian Barata. Okey, tarian Barata ahlinya 4 orang. Okey, kat mana nak susun? Meja pertama. Tak boleh, meja pertama kerusi tak cukup, hanya ada 2 kerusi saja lagi. Meja kedua sama juga. Okey, maka kita masukkan dalam meja yang keempat. Kita letak di meja yang keempat. Okey. Jadi meja ketiga dah penuh. 10 tempat duduk. Okey, dah penuh. Antara siapa? Antara tarian Sumazau dengan tarian Barata. Jadi sekarang ni kita tengok tinggal mana lagi yang belum duduk? Tarian Naga. 2. So nak letak kat mana? Okey, kita letak di meja yang pertama. Okey, so meja pertama pun dah cukup 10 orang. Jadi, mana yang tinggal? Okey, yang tinggal kemudian tarian Ngajat. 2 orang. So, kita letak di meja yang kedua. So, selesai kita punya masalah ataupun situasi bagi aktiviti berfikir 1.5. Okey, kita tengok kesimpulan dia. Okey, kesimpulannya dalam situasi pertama dan juga situasi kedua tu tadi, corak persamaan antara kaedah penyelesaian masalah ialah mengisi ruang yang pertama yang bilangannya paling banyak. Okey, dan diikuti oleh kedua terbanyak. Okey, ini cara kita menyelesaikan masalah dengan persamaan. Okey, jadi kita jumpa lagi untuk topik yang akan datang. Okey, next topik. Jadinya, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.